Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertanian semuanya. Berjumpa saya lagi Razi di channel Uang Jo Official. Alhamdulillah, hari ini hari Ahad pagi, cuaca redup, cuaca cantik. Saya sempat balik kampung untuk lawat kebun pisang saya dan buat satu update lah. Sebelum ni, tahun lepas saya ada buat video daripada awal penanaman pisang, projek pisang berangan dan juga beberapa pisang lain. Saya ada buat juga part 1, part 2 daripada membaja dan sebagainya. Hari ni usia pokok mencecah 6,5 bulan lah, hampir 7 bulan, dan kita tengok update dia macam mana. Tengoklah kat belakang ni dah besar maknanya dah boleh berteduh. Macam dulu masa saya masuk tu kan rendah je lagi, masuk pun panas je. Sekarang ni kalau nak membaja pun dah mula redup. Tapi ada beberapa masalah. Apa masalah dia? Jom kita tengok dulu. Okey, ini adalah pisang yang berusia kurang lebih lah, saya anggarkan kurang lebih 7 bulan. Okey, saiz dia macam ni. Dan anak dia pun dah mula banyak lah. Okey, jadi pisang, kalau tengok kebun pisang ini agak semak lah. Jadi janganlah bandingkan kebun pisang saya dengan kebun pisang petani sepenuh masa. Saya buat separuh masa, part time sebab saya mengajar, saya bekerja di Kuala Lumpur. Saya balik ni pun kadang sebulan sekali. Jadi saya tengok pun jarang-jarang. Kalau nak membaja pun kadang-kadang saya terpaksa upah orang lah, cari orang. Jadi sebab itulah kadang-kadang dia semak macam ni lah. Ni pun belum sempat racun. InsyaAllah besok saya akan carilah orang untuk beracun. Yang ini adalah pisang yang mati, kemudian disulam semula lah. Mati sulam, biasalah. Tanam pisang ni biasa tak semuanya akan terus hidup. Contoh tanam 1000 pokok, tak 1000 pokok tu hidup. Mesti dalam 1000 pokok kurang lebih 100 pokok ke 50 pokok tu mesti mati dan kita kena sulam balik. Inilah contohnya, sulam balik dia tumbuh. Jadi kalau nak tahu pisang yang subur tu usia dalam 5-6 bulan macam mana saiz dia, macam ni lah. Tapi kalau 5-6 bulan pisang anda semua masih kecil je, maknanya ada something wrong. Ni Alhamdulillah, bagi saya pisang ni agak subur. Tidaklah kemas kebunnya dengan beberapa rumput, tapi macam inilah keadaan dia. Okey, tengok dulu. Kita jalan-jalan dulu Kita jalan-jalan dulu. Okey, anak pun dah mula banyak. Ni nampak anak banyak ni. Ni pun saya tak sempat nak pruning kan. Ni sepatutnya kita kena potong lah daun-daun ni. Ni kena potong lah daun-daun kering, buang sepatutnya kita kena buang. Dan masa ni anak ni kita tinggalkan satu. Kenapa kita tinggalkan satu? Untuk mendapatkan generasi seterusnya. Sebagai contoh, ada 1, 2, 3 anak kan. So saya akan buang yang ni, saya buang yang ni, dan saya akan potong yang ni. Saya akan tinggalkan yang ni lah. Sebelah sana lagi, ni pun saya potong lah. Itu saya potong. Okey. Dan saya akan tinggalkan yang ni. Saya tinggalkan yang ni. Ini untuk generasi seterusnya. Jadi kalau pisang ni dah berbuah nanti, pisang ni dah berbuah, kita tebang pisang yang ni. Jadi anak yang ni akan jadi generasi seterusnya. So kita tak payah tanam semula. So kita akan bela macam tu je. Tapi jangan cabut Macam saya cakap, jangan cabut. Nanti dia akan merosakkan akar. Hanya potong macam ni saja. Potong saja. Macam ni. Okey, banyak ni. Sebenarnya kita kena pruning dah ni. Sebab banyak daun-daun kering, banyak anak-anak pisang yang tidak dibuang. Alhamdulillah. Subur. Ini pisang berangan. Pisang berangan. Saya anggarkan dalam 2 bulan lagi sudah mula mengeluarkan jantung. Kurang lebih 2 bulan lagi kita sudah mula mengeluarkan jantung. Dan saya target raya nanti kita akan mula menuai. Mungkin raya atau selepas raya sikit macam itulah kita akan mula menuai. Tadi saya kata ada sedikit masalah kan. Jadi kita tengok apa dia masalahnya. Okey, jadi sedia maklum, tahun lepas negara kita dikejutkan dengan fenomena hujan yang berterusan dan juga banjir. Banyak negeri-negeri yang terjejas akibat banjir ni. Kalau di Selangor ni, terutamanya di Lembah Kelang, di kawasan Shah Alam, Kapar, Kelang dan wilayah persekutuan, beberapa kawasan ditenggelami air dan banjir, seluruh musnah lah. Tidak terkecuali juga kampung saya. Tetapi kampung saya ni dia tidaklah banjir yang menjejaskan rumah dan harta benda, tapi kebanyakan kebun tenggelam. Kebanyakan kebun tenggelam. Dan pada masa itu juga pisang saya ni dalam keadaan yang masih kecil. Masih kecil, yang belum kuat lagi, dan dia terendam yang agak lama, membuatkan bonggol pisang tu menjadi busuk sebab akar tu lemas. Jadi bila akar tu lemas, ada setengah pisang yang terbantut. Ada setengah pisang yang terbantut kerana tanah menjadi lebih masam. Itu satu. Kemudian bonggol tu busuk dan diserang ulat pengorek batang. Jadi ulat pengorek batang ni bahaya. Ulat pengorek batang ni mula-mula pokok akan nampak subur, cantik. Bila masuk je ulat pengorek batang tu dalam pokok pisang, dia akan semakin mengecil, meruncing, dan pokok tu akan tumbang. Yang bantut tu memang tak boleh buat apalah. Dan saya pula tak ada kelengkapan untuk pump air tu keluar. Macam mesin pump air, saya tak ada kelengkapan tu. Kalau nak pump air keluar pun, parit di keliling kebun ni penuh. Masa tu banjir, memang tak boleh buat apa. Itu adalah orang cakap ujian risiko petani yang paling besar lah sebenarnya, bencana alam. Dan banyak pisang yang terjejas adalah pisang tanduk. Kalau tengok kat belakang saya ni,
dia punya pertumbuhan kurang cantik kerana kawasan ini adalah kawasan yang tenggelam. Tapi saya berjaya pulihkan sedikit dengan cara saya tabur kapur dolomite. Kemudian saya cubalah sulam beberapa yang saya sempat. Yang tak sempat saya tak boleh buat apa. Kalau di kawasan depan, kebanyakan pisang tanduk. Pisang tanduk saya ada tanam lebih kurang 400 pokok. 400 pokok tu 70% mati dan terbantut. Tapi saya cuba juga pulihkan. Dia nak berbuah ke tak nak berbuah tu, itu kuasa Allah lah. Tapi insyaAllah masih tidak rugi. Dengan pisang walaupun tidak kemas dan ada beberapa terbantut, saya anggarkan bila menuai nanti saya masih tidak rugi. Mungkin untung tu cuma sedikit saja. Jom kita tengok pisang yang terbantut macam mana. Agak sedih sikit lah. Okey, inilah yang saya katakan sedih tu. Kalau tengok kawasan ni lapang. Sepatutnya saya dah tanam pisang banyak dah. Ni, nampak ni. Ni ada pisang. Pisang ni saya tanam sama usia dengan pisang-pisang yang lain. Sepatutnya pisang ni dah 6 bulan dah tinggi lah patutnya. Ni nampak. Ni adalah kerana terbantut banjir lah. Parit sebelah tu hari tu penuh. Parit sebelah penuh. Ini terbantut nampak. Ni terbantut. Ni terbantut. Tu terbantut. Sepatutnya saya kena sulam. Tapi saya itulah yang saya cakap. Saya tak ada masa nak sulam. Jadi saya biarkan lapang dulu lah. Saya biarkan kosong macam ni. Nanti bila saya tuai nanti, baru saya akan tanam lagi semula. Ini adalah risiko petani ni. Penyakit ni risiko petani. Saya cuba juga untuk tabur kapur dolomite. Tapi dia masih tak nak keluar juga. Samalah. Ini pun terbantut. Ni pun terbantut. Ni kecil ni terbantut ni. Satu adalah struktur tanah yang semakin masam dan juga semakin padat. Membuatkan akar tak dapat berkembang. Bila akar tak berkembang, tak besarlah pisang tu. Ni okay. Jadi apa yang saya masukkan dengan ulat pengorek batang, nanti kita cari pokok yang diserang ulat pengorek batang. Sekejap Ini adalah contoh pisang yang terkena serangan pengorek batang. Kalau nampak saya belah pisang ni, tengok kat tengah tu ada hitam-hitam macam ni tengah hitam-hitam ni. Maknanya dekat bonggol dia banyak ulat. Tengok. Mati lah. Mati. Tak boleh buat apa. Anak dia ni pun, kalau tengok kat sini. Ni ada anak dia kan. Anak dia ni pun, kalau kita bela, sama juga ulat pengorek batang akan serang. Jadi memang kena cabut bonggol ni ataupun tanam di sebelah sinilah yang baru. Ataupun sebelum menanam tu kena lebihkan sikit lah taburan furadan supaya tidak diserang. Sedih lah nampak ni. Saya potong lagi. Nampak tak hitam tu? Inilah ulat pengorek batang. Ini kita tak boleh nak ubati lah, tapi kita boleh cegah. Cegah tu dengan cara tabur furadan. Ini risiko lah, nasib lah. Kalau dah tak jadi nak buat macam mana kan. Tak apa, insyaAllah nanti Allah gantikan dengan rezeki lain. Jangan risau. Alright. Okay. Kalau tengok dekat sini, di tengah-tengah kebun, kawasan lapang. Ini sebab banjir itu. Banjir, pokok semua mati. Ini masa banjir tu tenggelam. Saya pula tak sempat nak rakam gambar ataupun buat dokumentasi masa banjir. So tak dapatlah nak tunjukkan. Tapi inilah banjir. Tapi saya dah sulam balik. Yang banjir ni saya sempat sulam minggu lepas. Dan dah tumbuh balik lah ni. Ni tumbuh balik. Tumbuh balik. Cuma dia lambat lah nak besar. Cuma tak cantik lah kebun lapang. Lapang macam ni. Yang sebelah semua cantik, alhamdulillah. Sebelah sana semua cantik. Nanti saya akan flykan drone. Tengok. Ini juga banjir. Dan dia terbantut sikit. Tapi saya tabur kapur. Tabur kapur dolomite. Dia dah semakin pulih lah. Yang ni okey. Dah semakin pulih. Walaupun rendah, dia dah semakin pulih. Dah semakin pulih. InsyaAllah. Yang kat belakang tu semua cantik lah. Alhamdulillah lah. Yang belakang tu kawasan tinggi. Memang tak banjir. Cuma yang depan tu agak sedih sikit. Okey. Jadi semua dah tengok kan. Semua dah tengok kebun. Apa yang okey, apa yang tak okey. Jadi itulah realiti seorang petani. Tak kisahlah petani penanam pisang ke, kelapa ke, durian ke, sayur-sayuran ke, fertigasi dan sebagainya. Jadi kami semua ni, petani ni tak akan lepas daripada dua benda yang paling utama. Satu, keadaan cuaca. Dan juga yalah, hujan ke, panas terik ke, banjir dan sebagainya. Satu lagi adalah serangan perosak. Perosak ni termasuklah haiwan, babi ke, monyet ke, serangga ke, ulat dan sebagainya. Jadi dua benda ni aspek paling utama. Kadang-kadang kita tengok orang bila bertani ni nampak untung lah, tanah banyak, kebun pisang banyak. Bila nampak pulangan tu berkepuk-kepuk duit dia orang, tidak seindah yang disangka. Melainkan orang tu yang betul-betul dia ada sepenuh masa di kebun,
separuh, maknanya sepenuh masa, ada tumpukan sepenuh perhatian pada kebun, kemudian modal dia pun dah banyak, dia dah lama berkebun. Yang tu insyaAllah dia boleh lah. Tapi itu pun masih tidak terlepas daripada beberapa masalah seperti banjir, serangga dan sebagainya. Kalau Allah dah takdirkan kebun tu tidak menjadi, dia tetap tidak menjadi. Jadi saya ni masih bersyukur, sebab saya rasa lebih kurang dalam 20 ke 30% saja kebun pisang saya yang tidak menjadi di tapak ni 20% ke 30% yang hanya terkesan dengan banjir dan diserang penyakit. Selebihnya 70% masih subur. Tengok belakang ni, masih subur masih subur, cantik, dan insyaAllah hasil tu ada, hasil tu masih lumayan lah. So itulah, saya ulang lagi sekali, tidak seindah yang digambarkan. Macam-macam liku-liku perjalanan ujian tu dalam masa nak menunggu tanaman kita mengeluarkan hasil. So apa-apa hal, kena sabar, kena berusaha, dan jangan cepat putus asa dengan apa-apa hujan yang datang. So saya akan terbangkan drone untuk tengok view kebun pisang daripada atas. InsyaAllah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Nanti saya akan update bila pisang ni dah keluar jantung pula. Assalamualaikum.